Okay, kita sambung lecture kita. Masih lagi topik array ya. Okay, sebelum ni kita dah tengok apa tu array. Okay, sebagai revision sikit, kita akan tengok apa tu array. Okay, kita dapati array ni adalah ada dua series ni, collection of data. Okay, ataupun variable lah ya. Collection, bila collection ni banyak lah. Okay, dia adalah variable tapi banyak collection, dan collection ni data type sama, same data type. Okay, contoh kalau kita declare variables int numbers bers, ini declare, dan di sini ada katakan 10. Okey, maka dekat RAM kita tak kisahlah susunan sama ada dia mendata ataupun dia menaik, adalah kita dapati ada 10 storage ya. Terusnya sampai 10. Okey, segi nama dia kita just tengok numbers. Okay. Seterusnya di mana dia bermula dengan kosong, indeks kosong, 1, seterusnya sampailah indeks dalam kes ni 9. Okay, kalau dia ada 10 maknanya kurang 1, 9. Okay, ataupun cara dia represent macam ni boleh juga. Okay, ini elemen pertama dia, nama dia numbers index kosong. Itu nama dia. Okay. So dengan kita dapati bahawa dengan menggunakan array kita dapat solve lebih praktikal bila data banyak. Kalau kita ada data yang banyak, contohnya student BMI, ada 2000 orang katakan. Kalau tidak kita kena declare student 1, student 2, student 3 sampai 2000. Tapi dengan array ni kita declare sekali saja. Katakan kita ganti sini 2000, jadilah 2000 storage. Okey, senang. Itu yang satu. Yang kedua, kita dapati number ni 012, kita boleh manipulate dia punya number tu menggunakan, sebab dia adalah increment by 1, bertambah sebanyak 1, 0 tambah 1 jadi 1, jadi 2, 3, 4 seterusnya. So kita gunakan loop ataupun repetition. If you remember, kita gunakan plus banyak situ ya, bertambah sebanyak 1. Saya rasa banyak yang dah lupa dah ya. Saya assume faham sebab kalau kamu dah buat, insya-Allah boleh ingat. Okay, so dengan knowledge ni kita boleh gunakan loop saya ulang lagi, repetition untuk manipulate dia punya number ni 012. Okay, kalau tengok 4 contoh saya bagi exercise tu, sebenarnya 4 contoh tu adalah exercise, 4 exercise tu ada contoh dalam lecture saya sebelum ni. Okay, mana 2 orang je buat, tahniah. Okay, yang lain meropong lah kamu tengok ni. Okay, kalau nak extra dia ni, knowledge ni, tolong baca nota-nota saya ni, sebab ada cara nak declare dia selain daripada yang biasa saya tunjuk. Okay, kamu boleh declare sendiri, ada variation ya. Tapi saya lebih biasa guna cara yang saya tunjuk sebelum ni, lagi simple. Ini tambahan kalau nak baca kamu macam nak slice okay, nilai-nilai ni. Okey. Okey, kalau kita buat contoh ya. Saya terpaksa juga review, sebab kalau tidak yang tak ulang kaji tak faham. Okey, contoh kalau kita ada declare 2 ataupun 3, apa berlaku dekat RAM kita? Okey, kita ada 3 storage.
Dan kita boleh beri nilai kepada storage tu dengan sama ada X index kosong. Kita beri nilai 10. Contoh, saya ulang kaji balik. 11. Okay, mana kita main index tu untuk beri nilai. Okay, so ini cara dia nak mana kita refer kepada index. Ataupun cara lain kita gunakan scanf. Okay, scanf percent D sebab integer dan percent X index kosong. Okay, dua-dua boleh. So refer kepada index berkenaan. Okay, kena ulang juga ya. 1, 2, 3. Okay, bila kita declare X kosong 1 2. Okay, bila kita execute line ni sama ada yang ini, kita beri nilai. Kalau kita enter 10 10, okay, 11 dan 12. Itu maksud dia. Okay, ini revision untuk kita punya array sebelum ni. Okay, ini array yang kita buat sebelum ni disebut sebagai satu dimensi array. Satu dimensi, one dimensional array. Okay, one dimensional array. Saya biasa sebut satu dimensi. Macam mana kita tengok satu dimensi? Tengok di belakang kotak ni, ada satu kotak saja. Okay, next ni lecture yang akan datang ni kita akan tengok dua dimensi, 3 dimensi, 4 dimensi, sampai kompleks sebab saya kata kalau tak faham yang basic ni susahlah faham yang satu ni masalah. Tak apalah, kamu duduk sini lah. Kalau faham alhamdulillah, tak faham maaf lah. Okay, so ini satu dimensi. Kita akan tengok dimensi yang berikut, 2 dimensi, 3 dan 4. Okay, contoh biasa penggunaan dia di dalam matematik banyak. Contohnya kalau kamu involve dengan matrix. If you remember, kalau ingatlah 3 by 3 matrix 3 by 3, kita ada 6, 3, 9, 3 kali 3, 9. 9 tu, 9 data tu nak dikalikan katakan. Matrix A kali matrix B. Dalam tu 3 by 3. So kita kena gunakan array 3 by 3. Dah mula pening kepala tu. Okay, kalau biasanya kalau kita involve dengan siapa buat research nak produce program, contoh PhD dia kena convertkan matrix 3 by 3 kepada program C katakan. Okay, so biasa kita gunakan array 3 by 3 dimension. Okay, ini satu dimensi. Kalau kita ada 2 dimensi, okay, bila dia ada 2 kotak. Okay, yang ni saya padam. Maknanya ini adalah 2 dimensi. Kalau saya ada ini 2 dimensi Ini 3 dimensi. Apa-apa lagi tak kisah. Ini 4 dimensi. Okay, ini 5 dimensi. Makin kompleks dan seterusnya. Berapa? Unlimited. Okay, so saya label kamu ni, saya akan tunjukkan setakat 2 dimensi. Okay, 2 dimensi pun saya akan emphasize only untuk string, bukan number. Okay, okay, katakan saya ada matrix 2 dimensi, 2, 3. X, variable X, 2 dimensi array, 2, 3. Okay, how to represent these variables? Macam mana represent dalam RAM kita? How to represent? Okay, the concept is simple je. Kamu tengok yang ini. Ini represent row, ROW. Ini represent column. Okay, tahu row dan column tak? Ini row. Berapa row ni? 3 row. Okay, berapa column?
2 kolom. Okay, ini kolom dia. So ini row 2, ini pun kolom 2. Kalau begini 3 lah, 3 kolom. Okay. So kalau ikut ni 2 3 ni maknanya sini ada 2 row, sini ada 3 kolom. Itu maksud dia. Row ni yang mendata, kolom ni yang menaik tu ya. Again ya. So this is represent row. Ini kolom. So kalau kita buat kotak tu, ada 2 row, maknanya kita buat 1. Sorry, saya cantik ya. 3 kolom. 1 2. Oh, ni lebih dah ni. Okey, saya buat macam ni lah. 1 2 3. Saya kena besarkan sebab saya nak bagi nama nanti. So ini 2 row. Okey. Kolom dia apa? 3. Saya saja besarkan ya, tak sama dia punya size. Sebab nak bagi nama. Okey, so ada berapa row? 2 row, 1 2 3 kolom. 1 2 3. Okey, dari segi nama macam mana? Okey, saya bagi nama sini. Nama dia X. Saya buat dekat dalam biasa kita buat kat tepi. Ini pun X. X. Okey, kita tengok nama dia. Sini, ni row, ni kolom. So, row sini berapa? Sini kosong, 1 kan? Ini kosong, 1 2. So, berapa sini? Kosong, kosong. Sini? Kosong, 1 kosong 2. Sini? 1 kosong 1 1 1 2. So ini nama dia. Kalau nak ambil kotak ini, cara nak sebut dia X kosong kosong. Itu maknanya. Kalau kamu nak beri nilai, bubuh je lah nilai. Katakan 100. Boleh. So refer ke kotak ni lah. Maknanya 100 ni masuk dalam ni, ruang ni. Okay. Kalau sebelum ni int X 3. Ni yang lama. Ini satu dimensi. Kalau 3 maknanya kita buat storage 3. Okey, sama ada kamu nak manjang boleh, tadi saya tunjuk ataupun ni X X X. Saya rasa saya bagus guna dalam dia. Ataupun cara yang lain nak represent X X X index. So sini 0 1 2. Itu maksud dia. Ataupun cara lain kalau kita nak represent di dalam dia boleh juga. 1 2 3. Okey. X 0 X 1 X 2 Cara yang satu dimensi, ini 2 dimensi. Okey, kita perlu knowledge ni. Okey. So ini row, ini kolom. Ada soalan tentang ni? Sudah saya ni tak pernah ada soalan ni. Tanyalah soalan. Okey, saya simpan ni untuk reference. Okey. Kita ada knowledge row and column. So how to access the row and column? Kalau tengok ni pun kita boleh, kita dapati kita boleh manipulate number tu juga. 0, tengok perhatikan 0 1. Di sini pula 0 1 2. 0 1 2. So dia increment by 1 juga. 0 1 increment by 1.
So macam mana buat? Kita nak manipulate. Macam saya nak refer, maksudnya nak manipulate, nak sama nak beri nilai ke, nak ambil balik nilai tu macam mana? Kita juga masih gunakan looping. Tapi dalam ni kita kena nested looping. Di dalam loop ada loop. Kalau dua dimensi, dua lah loop. Mana dalam loop ada satu loop lagi. Sebab dia dua ni. Kalau tiga dimensi, dalam loop lagi ada loop. Dalam satu loop ada satu loop, ada satu loop lagi. Kalau empat, ada empat loop. Nested loop namanya. If you remember nested, apa nested? Di dalam for loop tu ada satu for lagi. So dalam mungkin dua dimensi kena dua for. Okay, ni cara dia. So saya declare variable row column. Okay, for row bermula pada kosong, row lebih kecil daripada 2, maknanya 01, row increment by 1. Okay, dalam row ni ada satu row lain. Sorry, dalam row ni ada 4 Dalam 4 ada 4. Ini sebut sebagai nested for. COL, column bermula pada kosong, column kurang daripada 3, column plus plus. So biasa dua dimensi kita buat dua for lah. Kalau pakai do while pun boleh, while pun boleh. Tapi saya suka gunakan for sebab di sini ada nilai permulaannya, nilai akhirnya. Dan jelas macam tu. Okay, contoh macam mana kita represent printf. Saya just nak display saja dulu. Send D. Betulkah dia keluar macam tu? Send D. New line. Sini apa? Row. And ko. Saya nak display benda tu, betul tak jadi keluar? Apa pula? Sambil not structured union. Oh. Okay, dia keluar kosong kosong. Tengok betul. Kosong kosong. Kosong kosong, 01, 02. So ini adalah row dia kan, column ini column, column 1, column 2, column 3. Okay, untuk row yang pertama. So ini row pertama, row 0, row sama dengan 1 ya. Okay ya. So betul lah, kita punya ni dah keluar. So macam mana kita nak beri nilai? Saya gunakan scanf, katakan scanf %d ampersand x 2 row, dua dimensi, row and column. Okay, ini maknanya kita akan ambil daripada user. Saya padam ni scanf. Okay, so row 00 apa masuk aja lah. Okay, dengan ni kita beri nilai kepada kita punya array. Okay, ada berapa variable? 6 variable tadi. Okay, so kita display semula apa yang kita dah dapat tadi. Just display saja. Saya display semula. Atas tu ambil, bawah ni saya display. Atas minta daripada user, scanf. Ini display semula. Berapa nilai dia? %d. New line. Sini x row and column, row and column. Okay,
Ini saya sistem clear screen CLS. Okay, saya minta 1 2 3 4 5 6. So dia akan display. Dia tak display. Dia clear screen. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Sepatutnya clear screen dan display. Okay. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Oh iyalah, dia display semula tapi macam dia dah clear. Okay. The output is satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Okay. Okay, sini kita beri nilai gunakan scanf kepada row berkenaan. Di sini kita display semula apa yang ada dalam storage tu. Okay. Dengan cara ni kita boleh masukkan data tu ke dalam kita punya dalam kita punya storage ni. Mana 1 2 3 4 5 6. Itu nombor yang kita masukkan tadi tu. Okay. Ini display semula. So macam mana dapatkan dia punya sum? Macam mana dapatkan sum dia? Integer sum is equal to 0. So sum is macam mana sum? Sum is equal sum plus x row and column. Senang je. Sum is %d new line sum. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Betul ke? 1 campur 2, 3, 6. Betul lah. Okay. Betul ke? Kalau tak percaya kita pakai nama yang senang. 1, 1, 1, 1, 1, 6. Okay. So ini cara untuk kita manipulate, okay, how to access the variable, gunakan loop, nested loop sini, row and column. Okay. So kalau kita ada 3 dimensi macam mana? Biasa dalam G ada 4 lagi. Ini dalam 4 ada 4 kan? Ini satu 4. Ini body of 4, block of 4. Dalam tu ada satu 4. Okay, dalam label kedua ni, kalau dia 3 row, 3 dimensi, maknanya ada 3 sini. So kita kena buat satu lagi lah, 4 dalam tu. Okay, dalam ni ada satu 4 lain pula. Itu teknik dia untuk kita manipulate, nak access data dalam variable kita. Okay, boleh? Boleh ke? Okay, so yang penting adalah kita boleh bayangkan dalam bentuk row and column. Senang nak faham. Ada soalan tentang row and column? Ada soalan tak? Kalau kita declare variable 2, 3, ini 2 row, 2 column, 3 column. 2 row, 3 column. Row ini 0, 1, 3, 0, 1, 2. Dia mesti budak-budak kosong ya.
Okey, ada soalan? Tak ada. Okey, kalau tak ada kita tinggalkan array number. Okey, kita akan masuk pada string pula. Character. Okey. Itu letak soalan ni. Dia kalau buat exercise baru kita nampak tak faham. Kita tengok lecture macam senang, ya. Tapi bila kita buat exercise baru kita ada yang tak faham. Sebab tu kalau kita ada buat exercise, buat latihan, batu baca dulu, banyak soalan tu. Kalau tidak, tak ada soalan. Okey. Kamu guna teknik budak sama penuh. Sebelum dia masuk kelas, dia akan preparation, maknanya dia dah study sebelum masuk kelas. Bila lecture, cikgu bagi lecture, dia faham. Dan dia, mana yang tak faham, dia akan tanya. Okay, dan balik tu exercise saja. Ini teknik budak-budak sama penuh. Sebab tu biasanya result orang bagus-bagus. Saya masuk sama penuh dulu. Memang teknik macam tu. Jadi bila SPM, ada 2 orang yang pangkat 2 yang result tak bagus. Semua orang cari siapa 2 dah ni. Semua grade A pangkat 1. Okay. Teknik macam ni cara belajar dia. Sebelum dia masuk kelas, dia prepare dah. Dia study semua. Okay. Ini salah satu teknik dia lah. Cubalah ya, kamu belajar di BMR macam tu. Video saya pun dah ada. Kamu sebelum masuk kelas saya, kamu tengok video tu dulu. Dan tengok nota. Okey, ini adalah number. Sekarang saya nak masuk kepada string. Ataupun karakter dan string. Ini sikit ada beza sikit. Okey. Okay, tadi sama ada int ataupun float, okay, dan sebagainya. Ini number. Tapi hari ni, next ni kita nak study tentang character, array of character. Okay. Kalau tengok dalam contoh saya pertama dulu, mula-mula masa jumpa saya, kamu kena buat contoh ni. Name 40. Okay. Kemudian scanf. Kalau saya ingat lah ya, kalau tak ingat, enter your name. Okay, kemudian scanf %s if you remember, name, printf, salam, Mr. atau Mrs. Okay, %s new line name. Okay, Yusuf. Ali. Okay. Okay, kita detailkan tentang konsep array dalam karakter. Ini adalah karakter. Okay. Siap padam. Okay, sebelum kita detailkan ni. Okay, kita tengok apa maksud dia ni. Dalam RAM kita akan tersimpan storage. Berapa banyak? Ada 40. Okay. Kita boleh susun memanjang ke bawah. Ini. Okay. Maknanya name. Seterusnya sampailah 40. So sini name. Okay. Dari segi numbering dia 0, 1, 2, sampai 39. Okay, kurang 1. Ataupun kita susun manjang boleh juga, tak kisah. Sebab dia masih dalam 1 dimensi, senang. Okay, seterusnya sampailah 40. Indeks dia 0. Right. Okay, name. Indeks 0. Indeks 1, 2, 3. Sampai name indeks 39. Okay. Boleh? Okay. So kalau masuk Yusuf tadi, maknanya dia ambil, dia akan masuk situ lah.
YOSOF yang tadi tu. Yang lain dia buat apa? Kosongkan. Okay. Okay, ini perlu konsep ni kena faham sebelum saya proceed next. Ada soalan tentang ini tak? Kelas tanyalah soalan, saya rindu soalan kamu ni. Semua faham ni macam takut jadinya. Honestly saya takut, sudah saya tak tanya ni saya takut. Sebab dia macam genius semua. Okay, saya simpan ni sebagai rujukan kita. So, bila kita declare variable character, dia macam biasa dia akan buat dalam RAM kita 40 storage. Bila dalam kes ni 40. So, number of variable atau storage. Okay, ada 40. Okay, itu penting. Point yang sama dengan konsep yang number biasa tadi. Okay. Okay. Tetapi, ini poin penting. Macam mana kalau kita nak mudahkan dalam C ni, kalau kita cara teknik lama, ni kenapa tak nak hilang? Oh ini. Okay. Kalau cara lama, kita boleh assign satu-satu. Name, indeks kosong, kotak kosong ni, kita beri nama dia, Y. Seterusnya, berapa kali? 40 kali dah kawan. 1, 2, 3, 4, 5 sampai 40. 2, 3, 4. Ni, penat dah saya tak nak pun, tak smart. Okay. Dalam mana dia kena buat satu ke satu. Kosong pula. O, S, O, F. Dah suruh sampai berapa tu? Sampai nombor 39 ya. Dot. Name 39. Okay, sebab dia 40 So ini tak smart Cara smart macam mana? Guna for loop. Betul tak? Okay, tapi saya tak nak tunjukkan for loop tu, kompleks. Sebab ada cara lebih senang, saya akan tunjuk cara lebih senang. Okay. Dan biasa ada keperluan kamu guna for loop kamu minta nama, contohnya Yusuf bin Kadasi. So ada bin jarak space. Biasanya kita pakai for loop, gunakan secara lama ni. Okay. Dengan tu kita boleh print F. Bila kita print F macam ini, kita pun represent C because of character. Sini apa? Name kosong. Itu. Okay. C is a character. Dia punya ni. Seterusnya satu-satu kena buat. 1. Not smart kan? Okay, kita tengok cara yang lebih smart. Okay. So ini saya lupakan. Dalam C ni, dia satu teknik nak mudahkan kita. Mula-mula kena anggapkan ini sebagai string. Seolah-olah macam ni. string name. N-A-M-E. Seolah-olah dalam C dia macam ni. Ini tak ada, dia ni macam ni. Maksudnya dia bukan array. Dia adalah variable biasa. Tapi malangnya dalam C tak ada perkataan string. Jadi terpaksa lah buat macam ni. Tapi serupa dengan yang biru ni. Okay. Ini trik dia. Dia dalam language lain, contoh Java, dia ada perkataan string. Dia ada variable string. Dalam C tak ada. Sampai sekarang orang tu tak, walaupun dia C++, dia dah tambah advance kan. Dia tak tukar, tak ada perkataan string. So macam mana dia anggap string? Dia kena array macam ni. Ini disebut sebagai string. Maknanya bila kita anggap sebagai string, dia tak ada array dah. Dia jadi variable biasa. Satu konsep pertama. Jadi bila dia begitu, senanglah. Macam mana saya nak manipulate dia? Saya pakai scanf ganti %s and %name. Nampak? Dah tak ada isu kotak belakang ni. Sebab dia kita dah anggap dia sebagai string. Nampak tu? Tak ada array tak string? Pening tak faham. Saya buang ni.
Ada array tak ni? Ada array tak? Tak ada kan? Ada array tak? Itu keadaan dia macam tu, seolah-olah. Jadi bila kita begitu, senanglah pakai scanf je lah. Tapi sebab tak ada, saya kena buat macam ni. Jadi dia 40 mana pergi? Dia pandai terkontrol. 40 ke berapa dalam tu, 100, dia sistem akan handle sendiri. Okay, sistem tu sendiri akan handle. Sebab kita dah anggap, dia tahu dia letak kat mana, dia akan isi tempat yang kosong lah, yang pertama ikut turutan tu. Okay, dengan cara ni, bila kita compile and run, boleh dah masuk Yosoft. Okay, ada 40 storage, tapi 5 yang pertama, YO, SOF, dia akan simpan dalam name 0, name 1, name 2, name 3, name 4. Okay, yang lain dia kosongkan. Itu point yang penting. Okay, kalau tak faham, kita lagi friendly, kita minta enter your name. Enter your name. Okay, kita boleh Yosoft. Okay, dan kita display semula printf your name, salam Mr. or Mrs. %s. Okay, kita tak pakai %c ya, sebab kita anggap dia sebagai string. Okay, Fatimah, ni anak saya. Okay, so boleh. So tak ada isu lagi, dia bukan lagi array, sebab kita dah anggap dia macam normal variable. Senang, betul tak? Dengan syarat %s, jangan guna %c. Kalau %c, kamu kena buat satu-satu ni, macam ni. Okay, dan belakang ada array dia, sebab dia ada 40 karakter. Sebelum tu, soalan yang mudah-mudah sepatut tanya ni, apa beza string dengan karakter? Apa beza string dengan karakter? Karakter satu, string more than one. Betul tak? Kan karakter satu saja. Sepatut saya tanya awal-awal gini. Okay, kalau saya ada char C, apa beza dia? Okay, yang satu tu ada 40. Okay, so dia lebih pada satu karakter kan? Yang satu lagi, satu saja. Ini C, ini name. Okay, 0, 1, 2, 3, 4 sampai 39. Ini C, satu saja. So karakter itu beza karakter dengan string. Okay, kalau kita lebih pada satu karakter, disebut sebagai string. Itu konsep pertama lah guna. Okay, jadi apa yang kita boleh nampak sini, kita dapati bahawa, saya boleh buat kesimpulan bahawa satu dimensi array of character, okay, is equivalent to string. Betul tak? Nampak tak? Tak faham juga. Satu dimensi array of character is equivalent to string. Betul tak? Tak faham juga. I explain clearly ni. Satu dimensi array, ini satu dimensi kan, of character is equivalent to string. Betul tak? So betul lah formula saya ni. Betul tak? So no, sebenarnya dia bukan array kalau kita dah anggap string. Dia adalah variable biasa yang baru jumpa perkataan string. Okay, sebelum ni int, float saja sebagainya kan. Sekarang ni ada string. Tapi malangnya dalam C tak ada perkataan string. So kamu kena anggap, kena buat juga macam ni, baru jadi satu string. Itu saja. Okay, please remember this concept. Satu dimension array of char ni is array. Ini kita akan guna notation ni. Okay. Okay, ini kalau kita involve dengan satu nama.
Satu string. Kalau dia ada banyak nama macam mana? Kalau satu subjek senang buat, tadi kita dah buat mark kan. Kalau kita ada banyak subjek, kita kena buat array kan. Betul tak? Sebab terbaik exercise tu tak faham ni. Okay. So macam mana nak solve kalau ada banyak nama ni? Nama student 1, student 2, student 3, student 3. Macam mana buat? Macam mana buat? Kelas. Cakap saya nak buat 40 kali ni. Name 1 40. Di BMI ni 2000 pelajar tau. Ha? Takkan saya nak buat 40 kali ni 2000 kali. Ha? Macam mana buat? Why not just arraykan ini, kita ada 2000 pelajar. Betul tak? Betul? Jadi maknanya jadilah dua dimensi. Okey, tapi dia tak di depan 2000 pelajar, dan ini jumlah huruf yang boleh masuk, karakter yang boleh masuk. So sebenarnya dia jadi macam ini. Seolah-olah dua dimensi array of character ni, dua dimensi ini satu dimensi dan satu dimensi lagi. So dua dimensi of character is equivalent satu dimensi of string. Okay, jadi kamu boleh anggap bila kamu sebut sebagai dua dimensi array of character, anggap dia ada satu dimensi of string. Senang cerita. Okay, mana 40? 40 sistem handle. Saya tak perlu pening. Okay. Actually dalam RAM kita dia buat macam tu saya boleh bayangkan. Sampai 40. Ini satu row. Dua row. Dan seterusnya ada sampai berapa? 2000. 2000 row. Okey. Oh lah. Okey, 2000 row Itu maksud dia. So sini berapa dia punya tu? Name. Apa dia punya ni, index ni? Name berapa ni? Kelas. Kita faham, diam. 1999. Sini 39. Kata tanya soalan tak faham. Okey. Okey, tapi tak perlu peningan ini. Kita perlu anggap dia punya ini apa dia? Ini row ni, kolom tadi. Ini kolom. Oh, row, terbalikkan dia. Tak apalah. Okey, kita hanya anggap yang ini bermula pada 0, 1, 2 sampai, sebenarnya susunan yang betul dia macam ini. Sampai dah 2000. Okey. Sini 40 saja. Okey. So maknanya ini nama pelajar pertama, Yusof. Okey. Ali sampai 2000 pelajar. Itu maksud dia. Tak apa. Tapi kalau kita nak mudahkan kita, kita padam ni Macam mana kita nak minta user enter number, scanf. Kita nampak ini. Jangan nampak yang ini. Masa kita gunakan scanf. Okey. Kita bayangkan kita nampak yang biru tu. So printf. So sebelum tu saya kena pakai loop lah sebab ada array ni. int I for I bermula daripada 0. Saya ambil 3 pelajar saja. 3 nama saja. I lebih kecil 2. Okey, I plus. I besar pula. Okey. Baik. Okey. Printf enter
name for student number 1 number 1 %d. Okay, ni line saya test tengok. Sini I dulu, hapus 1. Okay, 0 1. Okay, kenapa? Yalah, dua student kan. 0 1 2. Saya pakai 3 pelajar. Okay, saya test 3 pelajar. Okay, so macam mana kita guna scan F? Scan F %s sebab kita anggap kita tengok yang biru tu. So sini %, name, I. Okay, so dengan cara ni kita boleh masukkan nama dia. Saya bagi dia friendly sikit. Saya buang /n. Okay, Ali, Bakar, Mamat. Okay, sebab dia satu string, array ini saja kita lupakan yang depan dia tu. So dengan cara sama kita boleh gunakan untuk display. Okay, saya padam ni, scan F. Saya buat numbering, nama pelajar, %s, new line. Sini name 0 pula I. Okay, so yang atas minta guna scan F, yang bawah display gunakan scan F. Ali, Bakar, Mamat. Okay, so sebenarnya hanya kita sekarang ni kita hanya main indeks array satu dimensi saja sebenarnya. Betul tak? Betul ke? Sebab kita dah anggap ni tak ada Alhamdulillah. So beginilah sebenarnya kita anggap macam tu. Tapi sayangnya di dalam C tak ada, dia kena buat macam ni. Itu saja. Kalau pakai Java boleh. Java dia macam ni selesai masalah. Okay, okey ke? Okey ke okey? Okey ke KO? Yes. Ha? Tak dengar macam mana? Kalau atas tak ada. Ini. Try lah tengok. Tak compile lagi. Saya tak compile, sorry. Macam mana nak ada data? Data tak ada, kosong. Bukanlah, maknanya kena isi dah dulu. Ini isi. Tu scan F tu. Ini isi nilai. Ini display nilai. Lain soalan? Okay. So ini tu 3 student. Walaupun storage ada 2000. Okay, boleh. Okay, teknik ni okay, kita akan guna untuk mini project kamu mungkin. Okay. So kalau nama tu ada bin, masalah lah. Okay, saya compile tu. Tak boleh ada jarak. Ali bin Hashim. Okay. Tengok. Tiba-tiba jadi macam ni. Padahal kena minta 3 orang kan. So macam mana buat? Okay, ini saya bagi trik dia. Kamu tak faham pun tak apa, kamu ambil je ni. Okay. Kena di tengah-tengah ni, di antara persen dan S ni,
kena macam ada indeks dalam tu. Kemudian ada simbol tanduk ke atas. Kemudian /n, /new line. Okey. Kemudian selepas kod ni jarakkan sikit. Ni ada ruang kosong kan? Okey, jarakkan. Itu teknik dia. Ni dengan cara macam ini, kamu boleh ambil nama yang apa-apalah yang ada sentence yang ada jarak. Ali bin Hashim. Okey. Siapa? Yusuf bin Qadasi. Fatimah binti Yusuf. Okey. So dia display. So saya tunjuk ni teknik untuk dapatkan yang boleh ada space. Kalau tidak kamu tak boleh ambil yang ada space. Okey. So apa teknik dia? Ni. Dia tak ada ni asal macam ni. Sorry. Yang tak ada ni. Asalnya macam ni. Okey, tapi tengah-tengah saya buat ni. Dia macam ada indexing di sini. Okey. Kenapa kamu ambil dulu? Nanti saya terang kamu tak faham juga. Okey, yang penting konsep array sini ya. Di mana dua dimensi array adalah satu dimensi string. Array of string ya. Satu dimensi array of string. Dua dimensi of character. Ini character. So dua dimensi. Okey, sama dengan string tapi satu dimensi. Itu maksud dia. Okey, ada soalan lain? Tak ada. Okey. So kalau nak control ni, kamu control lah number of student. Minta number of student tukar situ, scan F number of student, letak situ variable tu. Okey, saya ambil contoh lain gunakan subject name. Char subject name. Berapa dekat BMI kamu punya subject? Untuk dapat diploma 300 Okey. Kata untuk dapat complete diploma kamu kena ada 3 subjek. Okey, so saya bagi satu subjek nama dia paling panjang 40 saja. Okey. So ini equivalent apa? Equivalent dia. Apa dia equivalent dia? String subject name 300. Okey. So olah-olah macam itu ya. So kalau boleh bayangkan ni senang ya, sebab dia singgah satu dimensi. Ini maksud dia. So olah-olah ya. Tapi tak ada dalam C, tak ada perkataan string. So terpaksa buat macam ni. Okey, satu. Kemudian minta user. Sebab kita import dengan array, so kita ada for, ada loop situ, so kita declare I for I bermula daripada kosong. Saya ambil 3 subjek saja dulu sementara, nanti kamu boleh kontrol. I plus plus. Dan saya akan berguna ulang-ulang ni, so saya copy and paste je lah. Okay. So sini minta user. Subject number percent D new line. I campur 1. Ada yang pening campur 1. Kenapa? Saya malah takkan mula subjek kosong pula. Subjek 1 lah kan. Betul tak? Kalau tak campur 1, jadi adakah nama subjek kosong? Tak ada. Saya tambah 1. Itu saja. Okey. Kemudian minta apa? Subject name lah. Betul tak? Buat macam ni senang. Mana yang friendly? Macam ni friendly kot. Kan? Saya sedih friendly. Scan F. Percent S. Ampersand subject name. Okay. So sini ada index score I, index I.
Okay. Maths BM bahasa Jawa. Okay. Boleh? So ini kita minta. Sekarang kita nak display. Nak display dia. Saya bagi numbering percent %D new, percent %S new line. Sini apa? I campur 1 subject name index I. Okay. Atas minta, bawah display maths BM BJ. Okay. So the concept is dia hanya array satu dimensi saja, walaupun declaration atas dua dimensi. Sebab saya dah guna format identifier %S instead of %C. Boleh? Boleh ke? Boleh ke tak boleh? Macam boleh. Okey, kalau kita nak dia ada nama tu berjarak, ada jarak. So di sini kita buat macam ada indeks itu. Tanduk nombor, kalau keyboard kamu 6 atas dia. Kemudian slash new line. Kemudian jarakkan daripada sini ke sini sikit. So kita dengan cara ni kita boleh ambil nama subjek. Contohnya programming 1. Okey, apa lagi yang ada nama panjang? Maths 1. Bahasa Jawa. Okey, dia boleh ada jarak. Okey, kalau tidak tak boleh. Okey, ini ada jarak, pastikan ada jarak tu. Space satu. Kalau tidak tak jadi juga. Saya dah macam mana saya dapat tanya saya. Okey. Ni berjam-jam je mencari ni. Okey. Ada soalan tak? Okey, sekarang ni saya minta user enter number of subject. Number of subject. Printf enter number of subject. Scanf number of subject. %D ampersand number of subject. Compile error tak? Tak ada. Okay. So kita boleh control loop kita ni ganti dengan number of subject. Okay, kalau kamu gunakan less than and equal to and less than, sini mana kamu kena tolak satu. Okay, boleh juga, dua-dua boleh. Ataupun terus gunakan teknik ni, tak ada less than, dua-dua sama. Okay, berapa subjek nak? Katakan 2. Okay, maths 1, maths 2. Okay, kalau kamu ada 4 subjek, maths 1, maths 2, maths 3, maths 4. Okay, tapi jangan lebih daripada 300, sebab dia maksimum 300 storage yang ada. Okay, ada soalan tak? Ada soalan tak? Tanyalah. Sian dah saya, tak ada soalan ni. Okey. Tengok soalan nombor 4 ni. Oh, jawapan.
Okey. Okey, saya nak minta markah dan credit hours. Okey, sini tak ada subjek nama. Saya nak akan modify ni. Saya nak minta subjek, nama subjek, minta nak markah dan minta credit hours untuk beberapa subjek yang kita nak. Okey, macam nak modify ni. Subjek name ada. Apa lagi? Markah. Okey, tengok ni markah dan juga credit hours. Okey, so markah apa? Float float. Kita ada berapa ni subjek? 300. Okey. Kita ada berapa credit hours? 300 jugalah kan? Sebab setiap subjek itu ada credit hours. Betul tak? Jadi seolah-olah semuanya 300. Semua satu dimensi. Betul tak? Okey. Saya akan convertkan daripada markah kepada grade point. Grade. G-R-A-D-E-P-O-I-N-T. Ada berapa? 300 juga. String. Char. Character. Grade. A plus, A minus. Okay. B plus, B minus. So grade. Berapa dua dimensi? Berapa subjek? 300. Sini A minus 2 saja. So biasanya kita lebihkan 10. Ini seolah-olah apa? String grade 300. So semua satu dimensi. Nampak tak? Nampak tak? Okay. So ujungnya kita ada macam ini. Okay, saya padam ni. Ini kita punya semuanya 300. Okay. Tapi tak boleh padam ya. Dia tak faham benda tu. Okay. Selain minta nama, dalam ni minta apa lagi? Minta markah. So sambung je lah sini. Cuba bagi friendly tengok apa macam mana output dia. Enter number of subject 1. Oh, subjek ni number 1. Okay. Ini saya bagi friendly sikit. Bagi new line. Okay, sini print F subject name. Cuba tengok. Okay, 1. Okay. Okay, minta nama dan okay, kemudian markah ya. Marks, M-A-R-K-S. Scan F. Apa? Persen F ampersand marks I. Okay. So kita dah boleh minta markah dan nama untuk subjek. Dua subjek. So programming markah 90. Subjek nombor 2. Maths 100. Okay. Kita dah minta markah. Kita minta credit hours juga. Credit hours. Ada S ke? Tak tahulah. Penting programming tak salah. So persen D ampersand credit hour I. Okay, done. Okay, so maknanya saya buat macam ni, student pening, saya turunkan ni. Okay, saya buat macam ni, student pening. So saya turunkan ni.
Okay, itu maksud dia. Dia akan loop benda ni berulang-ulang kali sebanyak mengikut jumlah subjek yang kita enter tadi. Saya nak bagi dia friendly sikit, saya bagi new line kat sini. Berapa subjek? 3. Maths sama je. Oh, bukan situ, bawah. Ini tak ada, saya just nak bagi dia nampak friendly. Print F new line. Apa subjek? 3 Maths 1, markah 100%, 3 kredit. Math 2 70, Math 3 88 2. Okay. Oh, okay. So kita dah dapat nilai-nilai tu. Kita display sini. Macam display dia. Subject name. Apa lagi? Markah. Kelas apa? Marks. I. Credit hours. Credit hours. Credit hours. Okay. I. So sini apa? Slash nama, slash n, slash t apa? Persen 2f untuk markah, slash t persen d untuk credit hours. Okay, kita test tengok. Katakan 3 subjek. Maths 1, markah 90, credit hours 3. Maths 3, markah curut. Okay, 2. Maths 4, credit hours markah 8. Kenapa kosong? Credit hours persen F. Mana? Saya pakai float Oh, saya pakai credit hours, dia tak berpuluhan kan? INT kan? Sorry. Bagus tu compiler ni, dia tak bagi error pun. 93 Math 2 77 2. Okay, ada soalan tak? So kita dah ambil untuk setiap subjek tu dia punya markah, kemudian nama, dan dia punya ada kredit, ada markah dan juga credit hours. Kita dah inputkan dalam kita punya storage, dalam RAM kita, dan kita displaykan semula. Boleh? Ada soalan tak setakat ni? Tak ada isu sebab kita kita anggap dia sebagai satu dimensi. Ini pun satu dimensi juga. Walaupun dia 2 dimensi hakikat dia. Jadi semua ni satu dimensi ni, tak ada isu dan 3 dimensi. Okay? Ada soalan tak? Okay, kalau tak ada soalan kita. Okay, sekarang ni saya dah markah, saya nak convert kepada grade point setiap subjek tu. Macam mana? Setiap subjek tu ada nama, ada markah, ada credit hours. Daripada markah tu dia juga kena ada grade point dan juga grade. Ini. Bila dapat dalam range ni dapat 4 flat. Macam mana buat? Macam mana buat? Yang dah buat lah, yang tak buat memang tak tahu nak buat ni. Okay. Gunalah if else, betul tak? Convertkan markah tu kepada grade point. Okay, di mana nak buat? Dia dalam loop yang sama. Sebab dia setiap markah I ni, I0, I1, I2, dia juga ada grade point 1, grade point 0 atau 2. So, kita guna if else. If marks I
is greater than is equal to 80.0 and max less than equal to 100.0. Apa yang kita kena buat sini? Bukan printf, kita kena assignkan nilai grade point kita atas tu. Ni. Grade point kita ni. Iaitu grade point I adalah 4.00. Betul tak? Kan? Betul lah kan? Kalau kosong. Else if max ini apa ya table dia 7579 75.0 and max I lebih kecil sama dengan 79.0. Apa yang bagus ni? Grade point GRAD POINT I adalah 3 point berapa? 3 point 3.67 3.67. Okey, kamu sambung nanti. Saya ambil dua aja contoh. Apa pula ni? Tak. Okey. Okey. Kemudian saya displaykan sini. Sebelah dia sini apa? Grade point. GRAD POINT I. So sini apa? Sebelah max grade point. So 2 kali persen F lah. Sini ada slash T persen 2F. Okay. Berapa subjek? Katakan 3 Maths 1 90. Credit hours 3. Maths 2 7. Credit hours 4. Programming 1. Berapa markah? Dia lari sikit. So Mathematics 1 markah 90. Credit hours 4 flat dapat 4 flat dan 3 credit hours. Mathematics 2 markah 77. Dia convert kepada 3.67 untuk dia punya grade point dan juga 4 credit hour. Okay? I think clear Boleh ke? Ambil 2 subjek. Maths 1 90 4. Math 2 77 3. Okay, nampak clear. Okay, saya minta markah. Saya convert kepada grade point. Okay, saya minta markah, saya convert grade point 4 dan 3.67. Itu tak habis lagi, kamu kena sambung nanti. Okay, macam mana dengan grade pula? Ini grade point Ini adalah grade point. Okay, dia buat conversion 90 dapat 4 flat. Macam mana dengan A minus? Ini sepatutnya dapat A kan? A dan ini dapat apa? B B plus A minus. Okay. So dengan cara yang sama, saya boleh convertkan di sini. Sini. Okay. GRADE I sama dengan A. Betul tak? Betul tak? Tetapi malangnya dalam C tak boleh buat macam ni. Dalam Java pun tak boleh. Sebab dia hanya boleh assign ni hanya untuk numbering. Ni tak boleh. Dia ini error ni. Kalau percaya kita tengok. Kenapa tak boleh run? Yang lama tak close buat. Okay. Okay, kalau kita compile ni.
Okay, tak dibenarkan. So ada solution dia. Okay, kamu tengok nota saya nanti dekat ni. Cara dia, kamu gunakan satu function, nama dia string copy. strcpy. strcpy, string copy. Okay, buang ni, ganti ni. Okay, maknanya kita akan kopikan A ni kepada grade. Ini pun dia anggap sebagai, tadi dua dimensi ya. Jadi dia, dalam 10 tu dia lupakan, dia hanya anggap ni. Itu maksud dia. Dia hanya anggap macam ni. 300 tu. So dia akan dia isi lah. Sebelum guna strcpy, kena includekan satu header file, nama dia apa? #include strng.h. Dalam ni ada banyak function. Kalau nak tahu function ni, kamu pergi nota saya dekat yoso.net tu. Ada string ya, sini nota string. Hai, tak boleh. Tak mau dia. Oh, dah close. Nanti kamu download. Situ ada detail of string. Banyak function boleh guna untuk string. Nota ya. Sini ada. Hai, tak mau dia. Saya dah download tadi, nanti saya betulkan. Ada tak kena. String. Tak ada. Oh, satu lagi. Okay, saya dah download nanti. Okay, dalam tu ada banyak function ya. Contohnya string copy ya. Sebelum guna, kamu kena includekan string.h. Ni, string.h. Okay. So contoh sini saya nak kopikan yoso kepada string s ni. Okay, strcpy. So apa-apa yang kamu nak copy, buat situ. Sini variable yang kita nak. Okay. Nampak tak? Dia anggap dia satu, dia seolah-olah dia satu array. String s. Betul tak? Nampak kan? Jadi dia tak anggap sebagai array. Dia tak anggap sebagai array, kita arraykan dia, jadi dia satu dimensi lah. Dalam contoh yang kita gini. Mana dia? Ni. Kita buat dua dimensi, jadi dia anggap satu dimensi lah. Okay, maksud dia. So dengan cara tu kita boleh kopikan A kepada grade. Okay, begitu juga sini. strcpy. Sini apa? Grade, grade I. Sini apa? Kelas A minus kan? A minus ya. Okay. Okay, kita tengok jadi tak dia. Baru kita display sini. Grade point dan grade. Sini grade. grade I. So sebelum credit hours persen D, kena ada 1% S. Okay, tengok ah. So kita dah akan buat conversion. Berapa subjek? 2 subjek. Math 1. Berapa markah? 90. Credit hours 4. Math 2. Berapa markah? 77. Credit hours 3. Okay. Setiap subjek tu ada nama. Okay. Ini yang kita enter. Yang ini kita enter tadi. Ini pun kita enter. Okay. Yang ini dia convert. Kalau 90 dapat 4 flat dan dapat A. If else kita tadi. Ini yang kita enter. Ini yang kita enter. So dia convert 3.6. Ada satu lagi apa credit hours di sini. Kita enter tadi. 3 benda yang kita enter, tapi 2 ini dia
dia convert. Okay, things clear benda ni. Ada soalan tak? Complete satu sistem kita dah ada conversion sebagainya. Okay, ini actually ini akan jadi exercise nombor 5 nanti. Okay, ada 4 soalan tu campur dengan ni nanti jadi 5. Modified soalan nombor 4 dapat macam ni. Bagi yang belum buat, kamu ada banyak hutang dengan saya 4 campur dengan ni. Okay, tolong buat please. Kamu boleh discuss dengan kawan-kawan, cepat dapat banding dengan kamu buat seorang-seorang Tolonglah janganlah kecewakan saya. Okay, ada soalan tak? Okay, kita punya conclusion tadi bahawa satu di array of character char is equivalent to string. Betul? Okay. Kalau 2 di array of char is equivalent to 1D of string. Senang, itu je. Jadi walaupun dia 2D string karakter, tapi sebenarnya dia satu dimensi je. Tak peninglah kita. Okay. Contohnya bila saya subject name dua dimensi of character, sebenarnya dia adalah satu dimensi of string. Selesai. Okay. Ada soalan? Sub-sub so Okay, kalau tak ada soalan, kita stop sini insyaAllah.